Jadi masa tu kita tanpa sengajanya Acu tak mandi pun terpaksa pakai balik baju tu pergi ke kelas. Pak Cu nak kena berjalan tengah malam, nak pergi tour satu Kuantan ni untuk cari lift yang dia minat dan sebagainya. Dengan anak patah tangannya, dengan anak sulungnya si Amjadnya sawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Angah. Salam. Okey. Untuk hari ini kita nak bercerita sikit lah Angah tentang topik mak-mak sama belajar. Yes. Sebab sehingga ke hari ini Acu masih lagi rasa macam tak percaya dah tamat belajar. Betul dah. Okey? Betul. Jadi sebelum tu jangan lupa selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okey. Acu, anak Angah semua dia dah ni dah. Anak beranak. Satu dah. Dia dah immune dah tahap kita dah internalize daripada kecil lagi bagi mereka faham pentingnya podcast anak beranak ni kan. By the way nak beritahu juga, ni setting baru kita orang. Ya. Akhirnya kita ada bantal untuk dipeluk. Kalau tidak sebelum ni masih tergantung. Nak mendapatkan keluar ni cuy. Bukan senang. Bukannya senang. Mak-mak dengan anak kecil ni bukan nak senang. Nak slot in. Ya. Keluar betul tak lepas-lepas pun ada juga. Nak beli bantal ni je pun puas. Ni je. Okey. Berbalik pada topik kita. Balik topik kita. Okey Ngah ya. Jadi topik malam ni istimewa juga sebabnya kita dah laluinya Ngah. Okey, maknanya mak-mak sama belajar, tak kisahlah peringkat ijazah ke, peringkat diploma ke, master ke, PhD ke. Mak-mak yang sama belajar ni cabaran dia maha hebat Ngah. Betul. Bukan mudah untuk mak untuk nak sambung belajar, nak balancekan 5 dalam 1, mengalahkan kopi lah, instant kopi. Betul lah. Kita lah mak, kita lah isteri, kita lah pekerja dan kita juga adalah seorang pelajar. Maknanya tanggungjawab tersebut memerlukan tenaga emak tu untuk fokus kepada setiap bahagian tu. Maha hebat Ngah kepenatan dia tu. Ya cu, sebab kalau ni yang rasakan, kalau kita sambung study waktu kita seorang-seorang cu, kita fokus kat kita kan. Betul. Dan tak kisahlah apa yang berlaku pun kita boleh fokus jugalah seorang. Tapi bila ada family ni, kita akan ambil masa bersama keluarga tu, terpaksa ambil jugalah kan. Betul. Ambil masa bersama keluarga. So kalau tak ada sokongan daripada keluarga terdekat, kita susah tak lah. mampu sebenarnya. Tak mampu. Kita mungkin akan dapat sambung study, berjaya graduate, tapi mungkin bahagian family ada yang terkorban juga sikit. Ada yang cedera. Cedera dekat situ. Nak meimbangkan antara dua tu, rasa memang memerlukan pengorbanan dan ketelitian. Iyalah. Nak bagi balance. Tapi sebelum tu nak maklumkan kan, maknanya perkongsian yang kita bagi ni dalam konteks kita lah. Betul. Kadang-kadang kita ni lain kasut, lain cerita dia. Lain dinamik keluarganya. Ya, lain dinamik keluarganya, lain support sistemnya, lain situasi, lain keadaan, budaya kan dan sebagainya. Jadi Acu nak kongsilah pengalaman Acu lah yang sama belajar ya. Okey, habis pada belajar masa degree, zaman yang paling indah lah bagi Acu. Zaman yang paling indah ialah zaman degree, yang mana kita hanya fokuskan diri kita. Kita tak fikir tentang anak, kita tak pernah fikir tentang bil. Yang penting kita fikir kita tamatkan belajar. Jadi itu zaman indah lah. Okey, hidup di universiti, mengajar di universiti memerlukan kita sentiasa meningkatkan kesarjanaan kita lah. Educational kita punya level lah. Sebab itu keperluan di universiti kan. Jadi nak tak nak selepas tamat ijazah sarjana muda, masa tu belum berkahwin, Acu sambung master. Ketika sambung master tu Acu dah anak 2, nak masuk 3, 2.5 lah. Maksudnya Acu sambung master waktu tu Acu dah kahwin Acu dah kahwin. Memang dah kahwin lah. Dah anak 2, kecil Amsyar, dan unexpected, rupanya ada ajeman dalam perut masa pendaftaran tu. Okey. Oh ya, waktu tu waktu tu. Waktu tu Angah kat UK. Masa Angah kat UK. Jadi masa tu kita tanpa sengajanya, tanpa sengaja, macam mana nak kata, mengandung ketika mendaftar. Nak tak nak kena melangkah lah untuk habiskan. Dah daftar kan master tu. Jadi berhempas pulas lah zaman master dengan keadaan yang mana
kita bekerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad fokus pada master. Pernah satu keadaan tu Acu badan dah berapa bulan mengandung, Acu tak ingat. Acu bersila depan Pak Cu, Acu menangis kata ya Allah tak larat kan. Yalah. Tapi dah daftar. Pak Cu kata Pak Cu tak paksa terpulang lah. Tapi tak nak tarik diri. Macam tu lah kan, sebab kita dah rancang, dah jalan separuh kaki, separuh perjalanan, takkan kita nak undur balik. Akhirnya waktu tu terpaksa lah ambil pembantu rumah. Ambil keputusan pembantu rumah. Jadi Acu PJJ waktu ni macam apa kena pergi macam mana? tak, waktu tu kami berkumpul di Kuantan lah. Di Kuantan lah. Kira tak adalah pergi. Itu pun dah cukup penat sangat dah. Apatah lagi sebab travel. masa, kan? Sebab Acu dah fikir bukan senang untuk Acu duduk di Kuantan nak travel ke Tanjung Malim. Masa tu sama di USI kan. Jadi waktu tu kami kumpulan dan sebagainya. Kami ambil program eksekutif pensyarah USI turun ke Kuantan. Itu pun dah cukup kepenatan sampai ke tulang sumsum yang paling dalam, yang paling hitam dah kita rasa penat kan. Jadi itu zaman master. Maknanya memang anak 2.5 dan sambung belajar. Dan pada semester ketiga Acu bersalin 2 minggu sebelum final exam. Sehari sebelum raya dan 2 minggu sebelum final exam. Jadi masa tu memang penat lah badannya. Dan waktu final exam Acu memang pergi je final exam. Bukan senang nak tangguh nak betul. Kan. Dan kita memang study siang malam lah. Memang masa tu badan rasa macam renyah lah. Sangat renyah. Sangat renyah Dan dalam masa yang sama, masa master tu Amsyah patah tangan. Patah tangan juga. Dan Amjad pernah kena sawan. Jalan tempoh 2009 hingga 2011 tu, cabaran master Acu masa tu macam tu. Maknanya itulah masa itulah nak bersalinnya dengan anak patah tangannya, dengan anak sulungnya si Amjadnya sawan. Acu pernah balik kelas pukul 7 malam, Amjad sawan. Acu basahkan badan Amjad tu dengan air, dengan baju belajar yang tadi, pergi HTAA. Amjad masuk ward pukul 8 pagi esok. Acu tak mandi pun, terpaksa pakai balik baju tu pergi ke kelas. Tak ada orang tahu pun. Acu tak ada orang tahu kan. Tapi kalau kenang balik macam tu lah. Maknanya kita dah kelas sampai pukul 7 petang. Anak masuk ward pula pagi esok, ganti dengan Pak Cu, kita pergi kelas pula. Jadi bagi Acu, bagi mak yang sama belajar dalam keadaan anak yang masih kecil-kecil ni memang selut lah. Betul, sangat. Ya. Zaman PhD Acu pula, waktu PhD ni aman sedikit dah sebab anak dah besar. Tapi Acu diuji 3 bulan selepas Acu daftar PhD, diagnosis autism pula oleh Atif. Atif dia diagnosis autism. Jadi cabaran nak mengambilkan PhD tu pula, tadi cabaran anak kecil bersalinnya masa master. Masuk PhD umur kita dah 30 lebih, badan pun dah tak berapa sama lah dah kan. Dan dalam masa yang sama Atif diagnosis autism. Jadi banyaklah pula intervensi terapi-terapi yang perlu diikuti nak balancekan antara belajar dengan kerja, dengan anak-anak, dengan rumah, dengan kerjaya pada masa tersebut. Acu sebagai ketua jabatan, Acu rasa memang bukan mudah. Tapi bila Acu tengok balik, aku boleh lakukan. Dan itu Acu rasa macam tak percaya lagi sampai ke hari ni, dan rasa macam nak boleh cubit-cubit pipi. Jadi macam mana Angah sebagai pelajar yang pernah belajar di luar negara masa degree, lepas tu berkahwin dan sambung master? Angah sangat okey je. Yelah, sebab bila kita pergi overseas kan, memang Angah tak pergi macam uni Angah tu taklah ramai Malaysian. Taklah macam memang ada kampung Melayu ke certain tempat. Memang kita tahu memang ada tempat yang memang ramai sangat Malaysian student kat situ. Tempat kita tak ramai sangat pun, tapi kiranya okey je lah. So yang pergi dengan walaupun yang tak ramai tu pun okey sekali kan. Lepas tu ada juga sini-sini beberapa orang, so kita orang berkumpul dengan dia orang juga. So dah ada juga family Malaysian, postgrad ada juga. Lepas tu ada memang Malaysian dah menetap kat situ pun ada. So nak kata cabaran, Angah rasa untuk study macam bujang masuk kan. Sebab bujang. Tapi macam mana pula mak yang dekat sana tu, yang diperhatikan oleh Angah di sana tu? Mak-mak yang sama PhD. Memang ada. So Angah tengok juga kadang-kadang tu kita bertembung kan, kalau pergi kelas, pergi bertembung kan, tengok muka, ya Allah, memang muka penat lah. Sebab yelah, dia orang meninggalkan Malaysia untuk angkut satu family untuk sambung study kat sana. Lepas tu
maknya yang study. So ayahnya duduk kat rumah lah kan. Tapi ayahnya kadang-kadang kerja lah, kerja cleaner lah biasanya kalau Malaysia ni kat sana. Okay, bila tengok tu musim-musim dia orang nak final year tu, memang nampak lah muka tu, ya Allah, penat dengan anak. Biasanya anak kecil-kecil lagi, macam sedang acu lah, macam anak kecil-kecil lagi. Dan ada juga kes yang akak yang tak mampu nak tu, memang ada. Lepas tu, dan kita orang ni yang undergrad ni tahu kan kakak tu struggle. So kadang kita offer je anak-anak dia datang kat rumah kita orang. Datang kat rumah kita orang. So Mengasuh lah. Mengasuh. So macam maknya bolehlah nak fokus nak study ke, nak jumpa SB ke, bolehlah ayahnya nak pergi kerja ke. So kita orang angkutlah anak-anak dia datang. So duduk kat rumah. Sekarang ni dah besar lah dah anak-anak dia. Tengok dah besar dah, yang kita main-main kat bilik tu semua tu dah besar dah. So itulah yang kita termampu. Tapi sebab komuniti kecil kan, so kita memang akan saling bantu-membantu. Walaupun taklah kenal macam mana pun, tak kenal rapat mana pun, baru kenal macam tu je kan, baru sampai kadang-kadang tu kan. Tapi mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Sebab kita, yelah, kalau kita study sendiri pun rasa susah juga kan. Tapi mestilah orang mak-mak ni yang study dia lagi susah. So itu yang dekat overseas. Tapi rasa bahagian study okey je, tapi mungkin orang akan kata susah untuk culture shock kot. Sebab yelah remaja, masa tu remaja. Lepas tu kita akan macam ni, kita akan terikut sampai kadang-kadang kita lupa fokus kita. Cuma itu je lah, hati-hati je lah bahagian tu. Lepas tu yang master Angah pula, Angah sambung waktu Angah PJJ. So Angah baru kahwin. Lepas tu, dan waktu tu memang husband PJJ. So Angah pun dah halang PJJ ni. Sambung lah master kan. Sambung master. Tapi sebenarnya penat weh. Betul. Penat. Kita konon-konon macam mengisi masa lapang ke. Ya Allah, penat punya. Sebab hujung minggu kita tak ada. Lepas tu husband kita pun kerja juga hujung minggu kan. So memang nak manage nak jumpa tu sangatlah payah. Sebab jauh 5-6 jam kena travel nak jumpa kan. So macam husband Angah dulu dekat Kelantan, kita kat Kuantan. So kadang-kadang kalau rasa macam tak mampu sangat, dah kelas sampai Sabtu, hari Ahad je boleh jumpa contohnya kan. Tapi hari Ahad Kelantan kan kerja. So macam memang susah sangat nak manage. Nak slot in waktu tu. Kita jumpa kat Kuala Terengganu. Cukup lah. Sehari pun cukup lah. Itu pun sehari tu macam dua-dua kepenatan. Memang tidur. Lepas tu dengan masing-masing dengan kerja lagi. Waktu tu Angah yelah, mujur lah Angah sambung study before Angah pregnant. Waktu tu kalau macam contohnya waktu Angah pregnant, lepas tu Angah PJJ, lepas tu Angah sambung study, Angah sangat tak grad. Sebab nak manage kan antara dua tu. Dan kita memang penat dengan stresnya. Macam Acu cakap lah tadi, memang Angah selalu lah kalau orang nak sambung study. Dan untuk yang baru ni lah, yang waktu kita orang tengah record je lah sekarang ni, HLP baru keluar result juga last week. Kan. So yang ramailah yang apply tu, tahniah lah diucapkan. Mana yang dapat panggilan untuk interview, mana yang tak dapat, tak apa, cuba lagi. Kan. Dan yang untuk interview tu yang tak lama lagi, seminggu 2 minggu ni, kita orang ucapkan cubalah sehabis baik kan. So kita faham benda tu ialah mak-mak ni dia ada impian dia untuk sambung study, untuk dia rasa dia nak untuk diri dia kan. So ialah, tapi nak managekan dengan anak, dengan family, lagi-lagi nak puasa, nak raya ni bukan kan. mudah. So memang bukan mudah. So harap-harapnya dipermudahkan lah urusan semua. Itulah kan, macam bagi mak-mak kalau sedang menimbang tara nak sambung ke tak nak sambung tu, memang kena tepuk dada, tanya kemampuan diri. Disebabkan apa? Sebab kita tak bolehlah sambung belajar ni sebab ikut-ikut orang, ataupun tak tahu kita punya fokus. Betul. Ataupun orang ni suruh, orang tu suruh. Jangan. Okey, seelok-eloknya bila kita ambil keputusan untuk kita sambung belajar ni, kita tahu apa matlamat yang kita nak, apa objektif kita sambung. Adakah kita ni betul-betul bersedia dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi emosi, dan macam mana support sistem yang kita ada sekarang ni, kuat ke, kukuh ke, rapuh ke, macam mana. Jadi mak-mak kena timbangkan lah sebelum nak sambung belajar. Bagi Acu lah kan. Angah rasa memang kena tanya husband, apa-apa husband. Memanglah confirm lah kita akan tanya husband, tapi kena berbincang dengan detail
detail. Ya. Macam je lah, macam Acu sama study. Maksudnya Pak Acu dia akan mengambil sebahagian besar jugalah tugas waktu tu. Ya. Sebab yelah wife tengah, kalau kelas aku 7 malam, so nak uruskan anak, lepas tu kelas wife pula pagi lah pukul 8 sambung waktu weekend. So memang husband kena sentiasa be ready untuk mengasuh anak-anak tu kan. Betul kan? Sebenarnya. Jadi berbalik pada fokus tadi. Tentukan apakah fokus utama kita nak sambung belajar. Kalau betul kita rasa kita mampu, teruskan. Betul. Tetapi kalau masih lagi 50 berbelah bagi, tak apa. Pembelajaran ni sepanjang hayat. Mungkin kita boleh tangguh tahun ni. Tahun depan, tahun satu lagi pun tak apa sebenarnya. Betul. Jadi mak-mak kena pertimbangkan sebab memang betul. Pada asalnya kita nampak indah. Ibaratnya kita nampak daripada awalnya macam jalan tu lurus. Tapi bila kita dah masuki jalan sambung belajar tu, barulah kita tahu ada bonggolnya, ada simpan siu, ada jalan tak bertanya, ada jalan tanah merah, ada jalan mati dan sebagainya. Betul. Janganlah sampai mengganggu emosi dan juga kita ambil hak anak kita. Betul. Itu betul. Itu dan dalam masa yang sama macam Acu jadikan itu motivasi Acu. Dalam keadaan nak habiskan PhD ni memang dia memang bagi Acu lonely journey lah. Kan, memang lonely lah kan, nak share dengan siapa, share dengan orang PhD lain, bidang dia tak sama dengan kita dan sebagainya. Okey, Acu jadikan tu sebagai semangat. Masa tu dah rasa juga dah nak ke syahidnya tu kan. Tapi waktu tu Acu fikir aku dah guna masa anak, dah guna masa mereka, dah consume dia orang punya hak, jadi tak boleh. Takkan nak habis tengah jalan. Sedangkan kita PhD tu pilihan. Mereka punya education ni adalah wajib lagi. Betul. Proses yang wajib mereka lalui. Mengapa kita abaikan mereka? Disebabkan tu kena bangkit balik lah. Terus bangun balik, nak tak nak apa pun terjadi, maknanya mesti sampai ke garisan penamat. Sebab tu Acu kata bila PhD ni, bila Acu sampai ke garisan penamat, dah habis, dah dapat surat senat tu, yang Acu cakap, Acu cubit pipi, rasa betul ke aku ni dah habis? Dah berapa banyak air mata tumpah, tak usah cerita lah kan. Sebab pada asalnya momentum sangat tinggi masa Acu sama PhD tu. Momentum first Acu sama waktu tu lebih kurang waktu sama master kan? Kita lebih kurang. 2 sem pertama tu momentum sangat tinggi. Memang consume banyak tenaga, masa dan sebagainya. Dan Acu dapat proposal defense pada semester 2. Tapi selepas tu ombak dia mula besar. Ombak dia mula besar dengan terapi anak yang kena intervention yang macam-macam. Atif yang tantrum, yang suka mengamuk, yang guling-guling. Waktu tu Atif dia agak non-verbal lagi. Jadi dia banyak nak express emotion dia through perangai behavior dia lah kan. Jadi waktu tu sangat penat. Dan waktu tu juga dia masih kuat dengan obsession pelik-pelik dia lah kan. Macam biasa lah kan. Nak kena berjalan tengah malam, nak pergi tour satu Kuantan ni untuk cari lift yang dia minat dan sebagainya. Jadi waktu tu ombak dah mula besar. Jadi bila ombak dah mula besar tu, Acu pernah tutup je tesis Acu biar je ke tepi. Okey. Dan dalam masa yang sama waktu tu Acu dilantik sebagai ketua jabatan. Jadi bila jadi ketua jabatan ni banyak lah kan tanggungjawab dia dengan audit, dengan MQA dan sebagainya. Jadi waktu tu Acu memang letak tepi. Tapi waktu tu Acu syukur support system Acu kuat. Sebab tu Acu cakap pada mak-mak, kalau nak sambung belajar pastikan support system kita okey. Betul. Ada di sekeliling kita. Acu ada suami yang boleh membantu Acu. Pak Cu bukan yang cerewet. Kalau Acu nak masak ikan masin je malam tu sebab penat, dia tak kisah. Dan dia memang tukar masak pun. Dia je masak kat rumah ni kan. Jadi dan dalam masa yang sama SV Acu sendiri. Betul. SV supervisor Acu sendiri. Maknanya dia sentiasa follow perjalanan Acu. Tapi ada masa yang Acu tak larat, Acu hantar gambar Atif tantrum. Prof, mohon maaf, cakap anak saya minggu ni tantrum sangat. Acu hantar video. Tak apa yang ni. Dahulukan yang penting. Tesis tu tak sepenting mana. Kita lega tau. Betul. Pada dia SV kita kot. Dia SV kita. Betul. Ada KPI yang dia kena capai. Tapi bila dia cakap macam tu, Acu jadi rasa macam lega sebabnya
orang faham. Orang betul. faham. Betul. Dia orang tahu yang Acu nak tamatkan belajar, tapi orang tahu yang Acu ada Kita ada struggle. Betul. Betul, kan? Betul. Jadi itulah bukan satu perkara yang mudah lah ya. Jadi support system kena kuat, kena kukuh ya. Janganlah kita sambung dengan keadaan teragak-agak. Mak kena ingat tu, memang sangat penting. Jadi kesimpulannya nak tak nak sebagai mak, kita kena faham tanggungjawab yang seimbang. Jangan seksa diri, jangan korbankan, bakar diri ni macam lilin sampai hilang. Hilang kita punya kita kata kita punya hak, anak-anak punya hak, keluarga kita punya hak. Betul. Memang sangat penting lah. Sebenarnya untuk Angah jugalah. Entah bila nak sambung dia. Keseimbangan. Penting tu menyeimbangkan antara work, study, life balance, family balance. Tiga perkara ni, bukan work life balance je. Maknanya study dengan keluarga, dengan pekerjaan kita kena seimbang. Itu yang sebab Angah sekarang ni mengholdkan semua benda ni sebab anak-anak kecil lagi. So Angah rasa Angah nak fokus at least yelah the first 5 years, the first 7 years. Itu Angah rasa antara yang crucial time untuk Angah membentuk diorang. So kalau macam contohnya Angah tak rapat, tak bina hubungan yang baik, tak ada bonding yang rapat dengan diorang, tak bina, tak create momen-momen dengan diorang, tak kukuhkan diorang punya jati diri ke, akidah diorang ke dalam waktu tempoh ni, Angah takut selepas 7 tahun tu Angah susah dah nak handle. So sebab tu Angah hold lagi. So kalau macam contohnya mak-mak yang ada anak kecil lagi dan diorang rasa diorang okey untuk benda tu, teruskan. Tapi untuk Angah sendiri, Angah still hold dulu. Angah tunggu anak Angah besar sikit, lepas tu Angah mula boleh lepaskan diorang dah okey, diorang tahu kita ada untuk diorang sentiasa walaupun macam mana pun. InsyaAllah lah lepas tu nanti Angah akan sambung. Sebab kasut kita tak sama. Okay. Situasi kasut kita tak sama. Kita kena tengok sendirilah masing-masing. Ukur baju di badan sendirilah. Kalau rasa mampu teruskan. Tapi kalau rasa sampai banyak yang terluka, banyak yang terkorban, kita boleh hold dulu. Pembelajaran kita ni tahu diri kita macam mana. Betul. Memang bila-bila kita boleh sebenarnya. Sampailah ke liang lahat sebenarnya. Kalau ikutkan pembelajaran yang boleh kita tuntut kan. Jadi Angah, InsyaAllah. InsyaAllah. Tak apa, ada rezeki pakai topi bulat. Ada. Tak ada rezeki pakai Acu punya. Pakai yang Acu punya. Okay, itu sajalah. Kita berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita sambung untuk topik seterusnya. Jangan lupa ya, follow, like dan subscribe kami punya YouTube. Kalau ada mak-mak yang nak share pengalaman ke ataupun yang perlukan orang untuk bercakap tentang benda ni, mungkin sebab Acu pun ada pengalaman dalam benda tu, kita boleh share. Kita boleh share sama-sama. So insyaAllah mungkinlah kami tak dapat membantu banyak mana pun kan, tapi insyaAllah lah kita boleh sama-sama mendengar kan. Mantap, ada rezeki nanti kita boleh buat meet ke kan. InsyaAllah coffee talk kan. Betul-betul. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye. Tak ada orang tahu pun. Acu tak ada orang tegur kan. Tapi kalau kenang balik macam tu lah. Maknanya kita dah kelas sampai pukul 7 petang. Anak masuk web pula pagi esok ganti dengan Pak Acu. Kita pergi kelas pula. Jadi bagi Acu, bagi mak yang sama belajar dalam keadaan anak yang masih kecil-kecil ni memang selut lah. Betul, sangat. Zaman PhD Acu pula, waktu PhD ni aman sedikit dah sebab anak dah besar. Tapi Acu diuji 3 bulan selepas Acu daftar PhD, diagnosis autism pula oleh Atif. Atif dia diagnosis autism. Jadi cabaran nak mengambilkan PhD tu pula, tadi cabaran anak kecil besarnya masa master. Masuk PhD umur kita dah 30 lebih, badan pun dah tak berapa sama lah dah kan. Dan dalam masa yang sama Atif diagnosis autism. Jadi banyaklah pula intervensi terapi-terapi yang perlu diikuti nak balancekan antara belajar dengan kerja, dengan anak-anak, dengan rumah, dengan kerjaya pada masa tersebut. Acu sebagai ketua jabatan, Acu rasa memang bukan mudah, tapi bila Acu tengok balik aku boleh lakukan. Dan itu Acu rasa macam tak percaya lagi sampai ke hari ni, dan rasa macam nak boleh cubit-cubit pipi. Jadi macam mana Angah sebagai pelajar yang pernah belajar di luar negara masa degree, lepas tu berkahwin dan sambung master? Angah sangat okey je. Yelah sebab
bila kita pergi overseas kan, memang Angah tak pergi macam uni Angah tu taklah ramai Malaysian, taklah macam memang ada kampung Melayu ke certain tempat. Memang kita tahu memang ada tempat yang memang ramai sangat Malaysian student kat situ. Tempat kita tak ramai sangat pun, tapi kiranya okey je lah. So yang pergi dengan walaupun yang tak ramai tu pun okey sekali kan. Lepas tu ada juga sini-sini beberapa orang, so kita orang berkumpul dengan dia orang juga. So dah ada juga family Malaysian, postgrad ada juga. Lepas tu ada memang Malaysian dah menetap kat situ pun ada. So nak kata cabaran, Angah rasa untuk study macam bujang masuk okey kan. je sebab bujang. Tapi macam mana pula mak yang dekat sana tu, yang diperhatikan oleh Angah di sana tu? Mak-mak yang sambung PhD. Memang ada. So Angah tengok juga kadang-kadang tu kita bertembung kan, kalau pergi kelas, pergi bertembung kan, tengok muka, ya Allah, memang muka penat lah. Sebab yelah dia orang meninggalkan Malaysia untuk angkut satu family untuk sambung study kat sana. Lepas tu maknya yang study, so ayahnya duduk kat rumah lah kan. Tapi ayahnya kadang-kadang kerja lah, kerja cleaner lah biasanya kalau Malaysia ni kat sana. Okay, bila tengok tu musim-musim dia orang nak final year tu, memang nampak lah muka tu, ya Allah, penat. Dengan anak, biasanya anak kecil-kecil lagi, macam sedang acu lah, macam anak kecil-kecil lagi. Dan ada juga kes yang akak yang tak mampu nak tu, memang ada. Lepas tu, dan kita orang ni yang undergrad ni tahu kan kakak tu struggle. So kadang kita offer je anak-anak dia datang kat rumah kita orang. Datang kat rumah kita orang. So mengasuh lah. Mengasuh. So macam maknya bolehlah nak fokus nak study ke, nak jumpa SB ke, bolehlah ayahnya nak pergi kerja ke. So kita orang angkutlah anak-anak dia datang. So duduk kat rumah. Sekarang ni dah besar lah dah anak-anak dia. Tengok dah besar dah, yang kita main-main kat bilik tu semua tu dah besar dah. So itulah yang kita termampu. Tapi sebab komuniti kecil kan, so kita memang akan saling bantu-membantu. Walaupun taklah kenal macam mana pun, tak kenal rapat mana pun, baru kenal macam tu je kan, baru sampai kadang-kadang tu kan. Tapi mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Sebab kita, yelah, kalau kita study sendiri pun rasa susah juga kan. Tapi mestilah orang mak-mak ni yang study dia lagi susah. So itu yang dekat overseas. Tapi Angah rasa bahagian study okey je, tapi mungkin orang akan kata susah untuk culture shock kot. Sebab yelah remaja, masa tu remaja. Lepas tu kita akan macam ni, macam ni, kita akan terikut sampai kadang-kadang kita lupa fokus kita. Cuma itu je lah, hati-hati je lah bahagian tu. Lepas tu yang master Angah pula, Angah sambung waktu Angah PJJ. So Angah baru kahwin. Lepas tu, dan waktu tu memang husband PJJ. So Angah pun dah halang PJJ ni, sambung lah master kan, sambung master. Tapi sebenarnya penat weh. Betul. Penat. Kita konon-konon macam mengisi masa lapang ke, ya Allah penat punya. Sebab hujung minggu kita tak ada. Lepas tu husband kita pun kerja juga hujung minggu kan. So memang nak manage nak jumpa tu sangatlah payah. Sebab jauh 5-6 jam kena travel nak jumpa kan. So macam husband Angah dulu dekat Kelantan, kita kat Kuantan. So kadang-kadang kalau rasa macam tak mampu sangat, dah kelas sampai Sabtu, hari Ahad je boleh jumpa contohnya kan. Tapi hari Ahad Kelantan kan kerja, so macam memang susah sangat nak manage. Nak slot in waktu tu. Kita jumpa kat Kuala Terengganu, cukup lah. Sehari pun cukup lah. Itu pun sehari tu macam dua-dua kepenatan. Memang tidur. Betul, dengan masing-masing kan kerja lagi. Waktu tu Angah yelah mujur lah Angah sambung study before Angah pregnant. Waktu tu kalau macam contohnya waktu Angah pregnant, lepas tu Angah PJJ, petang Angah sambung study, Angah sangat tak grad. Sebab nak manage kan antara dua tu. Dan kita memang penat dengan stresnya. Macam Acu cakap lah tadi, memang Angah selalu lah kalau orang nak nak sambung study. Dan untuk yang baru ni lah, yang waktu kita orang tengah record je lah sekarang ni, HLP baru keluar result juga last week. Kan, so yang ramailah yang apply tu, tahniah lah diucapkan. Mana yang dapat panggilan untuk interview, mana yang tak dapat, tak apa, cuba lagi. Kan. Dan yang untuk interview tu yang tak lama lagi, seminggu 2 minggu ni, kita orang ucapkan
cubalah sehabis baik kan. So kita faham benda tu ialah mak-mak ni dia ada impian dia untuk sambung study, untuk dia rasa dia nak untuk diri dia kan. So yelah, tapi nak managekan dengan anak, dengan family, lagi-lagi nak puasa nak raya ni Betul, bukan kan. mudah. So memang bukan mudah. So harap-harapnya dipermudahkanlah urusan semua. Itulah kan, macam bagi mak-mak kalau sedang menimbang tara nak sambung ke tak nak sambung tu, memang kena tepuk dada tanya kemampuan diri. Disebabkan apa? Sebab kita tak bolehlah sambung belajar ni sebab ikut-ikut orang, ataupun tak tahu kita punya fokus, Betul. ataupun orang ni suruh, orang tu suruh. Jangan. Okey, seelok-eloknya bila kita ambil keputusan untuk kita sambung belajar ni, kita tahu apa matlamat yang kita nak, apa objektif kita sambung. Adakah kita ni betul-betul bersedia dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi emosi, dan macam mana support sistem yang kita ada sekarang ni, kuat ke, kukuh ke, rapuh ke, macam mana. Jadi mak-mak kena timbangkanlah sebelum nak sambung belajar. Bagi Acu lah kan. Rasa memang kena tanya husband, apa-apa hal pun memanglah confirm lah kita akan tanya husband, tapi kena berbincang dengan detail. Acu, macam je lah, macam Acu sambung study, maksudnya Pak Acu dia akan mengambil sebahagian besar jugalah tugas waktu tu. Sebab yelah, wife tengah, kalau kelas aku 7 malam, so nak uruskan anak, lepas tu kelas wife pula pagi lah pukul 8 sambung waktu weekend. So memang husband kena sentiasa be ready untuk mengasuh anak-anak tu kan. Betul kan. Sebenarnya. Jadi berbalik pada fokus tadi, tentukan apakah fokus utama kita nak sambung belajar. Kalau betul kita rasa kita mampu, teruskan. Tetapi kalau masih lagi 50 berbelah bagi, tak apa, pembelajaran ni sepanjang hayat. Mungkin kita boleh tangguh tahun ni, tahun depan, tahun satu lagi pun tak apa sebenarnya. Jadi mak-mak kena pertimbangkan, sebab memang betul pada asalnya kita nampak indah, ibaratnya kita nampak daripada awalnya macam jalan tu lurus, tapi bila kita dah masuki jalan sambung belajar tu, barulah kita tahu ada bonggolnya, ada simpan siu, ada jalan tak bertanya, ada jalan tanah merah, ada jalan mati dan sebagainya. Janganlah sampai mengganggu emosi dan juga kita ambil hak anak kita. Itu betul. Dan dalam masa yang sama macam Acu jadikan itu motivasi Acu. Dalam keadaan nak habiskan PhD ni memang dia memang bagi Acu lonely journey lah. Kan, memang lonely lah kan, nak share dengan siapa, share dengan orang PhD lain, bidang dia tak sama dengan kita dan sebagainya. Okey, Acu jadikan tu sebagai semangat. Masa tu dah rasa juga dah nak ke syahidnya tu kan. Tapi waktu tu Acu fikir aku dah guna masa anak, dah guna masa mereka, dah consume dia orang punya hak. Jadi tak boleh, takkan nak habis tengah jalan. Sedangkan kita PhD tu pilihan. Mereka punya education ni adalah wajib lagi. Betul. Proses yang wajib mereka lalui. Mengapa kita abaikan mereka? Disebabkan tu kena bangkit balik lah. Terus bangun balik, nak tak nak apa pun terjadi, maknanya mesti sampai ke garisan penamat. Sebab tu Acu kata bila PhD ni, bila Acu sampai ke garisan penamat, dah habis, dah dapat surat senat tu, yang Acu cakap, Acu cubit pipi, rasa betul ke aku ni dah habis? Dah berapa banyak air mata tumpah, tak usah cerita lah kan. Sebab pada asalnya momentum sangat tinggi masa Acu sama PhD tu. Momentum first Acu sama waktu tu lebih kurang waktu sama master kan? Kita lebih kurang. 2 sem pertama tu momentum sangat tinggi, memang consume banyak tenaga, masa dan sebagainya. Dan Acu dapat proposal defense pada semester 2. Tapi selepas tu ombak dia mula besar. Ombak dia mula besar dengan terapi anak yang kena intervention yang macam-macam. Atif yang tantrum, yang suka mengamuk, yang guling-guling. Waktu tu Atif dia agak non-verbal lagi. Jadi dia banyak nak express emotion dia through perangai behavior dia lah kan. Jadi waktu tu sangat penat. Dan waktu tu juga dia masih kuat dengan obsession pelik-pelik dia lah kan, macam biasa lah kan.